Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu Allah basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Yang dihormati jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan hajah, para pelajar tahfiz adiniyah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama bagi kuliah kita untuk bulan ni, dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah Al-Fitan wal Malahim, dan kita masih lagi membaca satu hadis yang panjang, iaitu hadis yang menceritakan sebahagian ataupun sepenuhnya perkara yang berlaku ketika hari kiamat dan di mahsyar. Hadis ni kalau tak silap saya dia ada lebih kurang 12 ke 14 muka surat. Panjang hadis ni tuan-tuan. Kita baru baca separuh daripada hadis tersebut. Sebelum daripada ni kita telah bahas, kita telah baca dalam kuliah yang lepas menyebut tentang ketika keadaan manusia dihimpunkan di mahsyar dalam satu tempoh yang lama. Kemudian disebabkan terlalu lama manusia berdiri di mahsyar pada ketika itu, maka manusia mula berjumpa dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk meminta mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan hisab di mahsyar. Hinggalah berjumpa daripada satu nabi ke satu nabi hingga akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, maka Allah Taala memulakan hisab di mahsyar. Baik. Hari ini kita masuk pada selepas manusia ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimulakan hisab, maka datang para malaikat. Kita bahas dalam kuliah lepas, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat mula datang. Manusia berkumpul di mahsyar, malaikat mula datang satu baris malaikat. Dan malaikat adalah satu makhluk yang paling ramai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala, maka dimulakan hisab. Baik. Sebelum dimulakan hisab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian jin dan manusia, sesungguhnya aku telah diam sahaja terhadap kamu sekalian sejak saat aku menciptakan kamu sampai hari ini. Selama itu aku mendengar perkataanmu dan melihat perbuatan-perbuatanmu, maka dengarlah aku sekarang. Inilah semua perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amal kamu dibacakan kepada kamu. Barang siapa memperolehi kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa memperolehi yang lain, yakni sebaliknya, jangan mencela selain diri sendiri. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memulakan hisab, Allah Taala menyebut firman-Nya ni. Disebut dalam hadis ni. Allah Ta'ala sebut bahawa sejak aku ciptakan kamu, wahai jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Kerana dua ni diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ubudiyah pada Allah Ta'ala. Kamu buat apa sekalipun, kamu sebut apa sekalipun, aku diamkan diri. Cuma ada beberapa peristiwa ataupun keadaan di mana seorang tu bila melampau sangat, maka Allah Ta'ala jadikan dia sebagai pengajaran. Tetapi kebanyakan daripada kita, bila kita melakukan maksiat, kita sebut perkara-perkara yang kadang-kadang tak sepatutnya kita sebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan saja. Hinggalah hari dipanggil hari mahsyar ini ataupun hari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini semua orang akan
kena ikut Allah Ta'ala. Dan inilah hari pembalasan yang tidak ada pilihan lain. Hari atas dunia kita dapat melarikan diri, dapat menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita, Allah Ta'ala tutup aib kita. Tapi hari ini tidak ada lagi. Siapa yang dosa dia tidak diampunkan ataupun dia tidak sempat memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan lihat segala catatan-catatan buruk dia. Siapa yang soleh, maka dia akan lihat catatan-catatan baik dia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barang siapa yang memperolehi kebaikan, maknanya mereka yang mendapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Kerana dia ada dua je, ashabul yamin dengan ashabul shimal. Orang yang dapat buku catatan amal tangan kanan dengan orang yang mendapat catatan amal dengan tangan kiri. Dan benda ni tidak boleh dibuat sendiri kerana dia automatik. Dia secara sendirinya buku catatan amal ni akan terbang dan semua orang yang soleh, yang baik, yang ditentukan kebaikan ke atas dia, tangan dia automatik akan mencapai buku catatan amal. Bermakna orang ni orang yang beruntung. Pun begitu, dia belum tentu selamat lagi. Kerana hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat detail. Kemudian orang yang ditentukan keburukan, maknanya orang yang mendapat buku catatan amal daripada tangan kiri, ada pun begitu dia tidak mudah untuk dapat buku catatan tersebut dengan tangan kiri begitu sahaja. Bahkan dalam satu riwayat menyebut buku catatan tersebut akan datang daripada belakang dan dia akan jolok tekak dia ke belakang ni dan dia ambil tangan dia di belakang. Ambil buku catatan amal tu sahaja sudah azab bagi dia. Kerana buku catatan tersebut adalah catatan-catatan keburukan. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang dapat sebaliknya, makna bukan dapat catatan yang baik, bukan dapat buku tangan kanan, jangan cela, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kerana tidak ada suatu pun yang kita ni buat kecuali suatu tu adalah paksaan, maka itu dikira darurat, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi semua yang kita buat ni atas pilihan kita sendiri, atas kesedaran kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita fujur, jalan yang buruk, dan jalan taqwa. Kadang-kadang datang kepada kita pilihan-pilihan yang baik, kadang-kadang datang kepada kita pilihan-pilihan yang buruk. Kita atas kita untuk memilih mana yang kita nak buat. Kalau kita mengikut nafsu, maka kita akan mengikut yang buruk. Tetapi kalau kita orang yang bertakwa, wannahan nafsa 'anil hawa, yang menjaga diri dia daripada mengikut nafsu, tidak mengikut kehendak dirinya sendiri, dia sanggup ketepikan kehendak diri dia, maka orang begini dia akan dapat buku catatan amal tangan kanan. Kerana apa? Kerana dia memilih untuk jalan yang baik. Allah Ta'ala kata jangan salahkan orang lain. Kerana ada yang nanti kita akan baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menyebut manusia pada hari tersebut nak selamatkan diri, ada yang salahkan abaunal awwalun. Tu ni yang kami buat ni, tok nenek kami buat dulu, salahkan tok nenek dia. Azaban da'fan minan nar. Ada yang kata disebabkan ni dulu kami buat begini kerana ajaran tok nenek kami, kerana ajaran ayah kami, bagi mereka azab 2 kali ganda. Tak adalah kami dapat ni, kena azab 2 kali ganda. Yang menyalahkan tok nenek, yang menyalahkan kawan-kawan, ahli keluarga. Bahkan ada yang menyalahkan syaitan. Dia tak ada jalan lain nak pilih salah siapa. Syaitan lah, kerana syaitan duk bisik kita. Fala talumuni walumunaku, syaitan kata jangan kamu salahkan aku. Aku dulu suruh je, tak paksa pun kau buat, yang pergi buat apa suruh, kan? Pernah syaitan paksa kita? Tidak pernah. Tak ada orang yang minum arak, syaitan minum, pegang cawan tu tukar minum. Tak minum aku tampar lagi buta mata. Tidak ada syaitan buat begitu. Syaitan cuma bisik je, kata minumlah arak ni, ambil lah rasuah ni, kan. Tipulah perjanjian ni. Macam-macam lah, kan. Semua ni bisikan-bisikan je. Syaitan kata aku suruh je, yang pergi buat tu siapa suruh? Yang pergi buat tu kita sendiri yang pergi buat. Maka tidak boleh, Allah Ta'ala kata jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri saja. Kerana itu atas pilihan kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh neraka Jahannam menjulurkan lehernya, maka keluarlah lehernya menjulur tinggi-tinggi berwarna gelap. Sebelum Allah Ta'ala mulakan hisab, Allah Ta'ala mohon kepada malaikat untuk mengheret neraka Jahannam ni, bawa dia ke depan mahsyar. Sebab tu disebut mahsyar ni, depan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, arasy dia. Kemudian di tepinya ada neraka Jahannam. Di kiri dan kanan tak nampak hujung, belakang pun tak nampak hujung. Kerana penuh dengan manusia dengan jin, tak nampak depan, kiri, kanan, belakang tak nampak. Rata, tidak ada tinggi, tidak ada bukit, tidak ada pokok, rata. Tapi depan nampak neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ni sifat dia ke bawah, tingkat dia ke bawah, 7 lapis ke bawah. Tingkat syurga 7 lapis ke atas. Syurga bertingkat-tingkat ke atas. Tapi neraka Jahannam makin bawah, makin bawah, makin bawah, makin bawah. Balik bawah sekali
adalah orang munafik. Allah Ta'ala sebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk neraka paling bawah sekali. Bila Allah Ta'ala seret neraka Jahannam, letak depan mahsyar, semua manusia dan jin pada ketika itu melihat. Semua rasa ngeri kerana kalaulah ditentukan masuk neraka, tengok depan neraka Jahannam tu pun ngeri. Dan dalam hadis ni menyebut bahawa menjulurkan dia punya hujung-hujung api tu menjulur ke atas. Walaupun duduk 7 lapis ke bawah, tapi api dia tu menjulurkan kepala dia ke atas. Bahkan dalam Al-Quran Karim sebut bahawa dia punya kepala api tu saja besar seperti sebuah istana. Ada dalam riwayat sebut besar seperti sebuah negeri. Besar dia. Negeri mana tak tahu. Negeri Perlis dia kecil, 3/5 je. Kalau negeri tu besar macam Sarawak, besarlah dia punya hujung api tu. Tak tahu besar di mana. Tapi negeri dalam Malaysia ni kecil, tuan-tuan. Kerana peta Malaysia ni pun dalam peta dunia tak ada apa, tuan-tuan. Kecil macam mancit. Kalau tengok peta India, peta Australia, peta Amerika, Rusia lagi besar tu kan. Jadi sebuah negeri, Nabi perumpamaan dia punya kepala tu saja yang menjulur tu. Biasanya kita kalau yang menjulur tu kecil-kecil je. Tapi neraka Jahannam ni besar, yang menjulur tu sahaja seperti sebesar sebuah negeri. Dan warna neraka Jahannam ni, api dia warna hitam, terlalu panas. Keadaan api ni dia panas biasa, dia warna oren-oren, kuning-kuning gitu kan. Lama sikit lagi dia biru. Yang orang duk buat potong besi, duk buat warna biru. Bila betul-betul panas dia akan jadi warna hitam. Kat dunia tak ada api warna hitam, tak ada api warna hitam. Tuan-tuan nak tengok panas yang betul-betul panas kan, saintis ada ambil gambar matahari. Dia ambil gambar matahari. Matahari ni panas dah. Kita duduk jauh dari matahari pun berpeluh dah. Matahari ni panas dan titik panas matahari tu warna hitam. Kalau tengok, dia zoom, saintis zoom matahari tu ada kawasan-kawasan warna hitam. Saintis kata itu titik paling panas matahari. Bila kita tengok tu, betul lah Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala kata neraka Jahannam ni warna hitam, neraka Jahannam ni paling panas. Logik lah. Kenapa? Kerana matahari pun ada titik panas di warna hitam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa kita ni kena tengok pada alam penciptaan Allah Ta'ala ni, maka kita akan kata bahawa Allah Ta'ala tak ciptakan semua ni sia-sia, melainkan ada pengajaran untuk kita. Neraka Jahannam, api dia warna hitam. Dan ada riwayat yang menyebut bahawa ada manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Ini riwayat yang sahih. Masuk syurga tanpa hisap dengan satu jumlah yang disebut dalam beberapa riwayat. Ada juga dari kalangan manusia dan jin yang akan masuk neraka tanpa hisap. Ini jahat betul ni. Ada sebahagian pendapat ulama kata Ya'juj Ma'juj. Sebahagian ulama kata Ya'juj Ma'juj. Kerana Ya'juj Ma'juj sebahagian daripada manusia Bani Adam. Kita dah pernah bahas sebelum ni. Beberapa tahun lepas ke 2 tahun lepas kita bahas tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni sebahagian daripada manusia Bani Adam. Macam kita juga. Cumanya dia termasuk dalam golongan yang dipanjangkan umur dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja beza dia. Maka ada yang kata Ya'juj ni dia tidak ada hisap, dia terus masuk neraka. Ada yang kata orang yang kafir, yang betul-betul jahat, yang tak sampai Allah Ta'ala tidak mahu untuk mengadili dia lagi kerana kejahatan dia melampau, maka dia masuk neraka. Tetapi majoriti ulama berpendapat bahawa orang kafir akan dihisap dulu. Orang kafir akan dihisap dulu. Ini pendapat majoriti daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang kafir akan dihisap dulu, diadili dulu, lepas tu baru akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang kafir pun kadang-kadang dia dizalimi juga. Kalaulah binatang pun Allah Ta'ala bagi peluang untuk mendapatkan keadilan, orang kafir ada yang dizalimi juga. Maka dia akan diberi peluang dulu, kemudian selesai barulah dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud. Mana hadis ni, ayat ni, hadis ni adalah hadis kursi kerana dalamnya terdapat firman Allah Ta'ala. Berpisahlah kamu sekalian pada hari ini dari orang-orang mukmin. Hai para penjahat, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Allah Ta'ala sebut pada waktu tersebut, kerana pada waktu tu masih ada orang kafir, orang yang jahat. Allah Ta'ala minta bahawa berpisahlah kamu daripada orang beriman. Yang menyembah syaitan, yang kafir ni berpisah. Kan dulu aku dah bagi tahu kamu, aku dah utuskan Rasul kepada kamu supaya menyembah aku. Rasul-Rasul ni tugas dia adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan bagi tahu manusia bahawa jangan ikut jalan syaitan. Ni semua ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kan dah bagi tahu, bahkan pada kita pun umat Nabi Muhammad pun Allah Taala ulang banyak kali dalam Al-Quranul Karim, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kan aku dah bagi tahu kepada kamu, aku dah utuskan pada kamu rasul-rasul. Tapi kenapa kamu mengikut syaitan, tidak mengikut jalanku? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum melainkan kami utus rasul dahulu kepada kaum tersebut. Maka manusia yang telah mendapat petunjuk wahyu, datangnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala beri penerangan, mereka tidak boleh selamat lagi. Ada pun sebahagian manusia terselamat. Ni ulama bahas sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah ni siapa? Mereka yang zaman tersebut tidak didatangi Nabi dan Rasul ataupun terputus kenabian zaman tersebut. Ni ulama bahas. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut bahawa وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Orang yang kena azab ni adalah sampailah diutuskan Rasul. Dah sampai Rasul, dah sampai risalah tauhid pada dia, dia tolak, barulah Allah Ta'ala akan azab. Ni ulama bahas tentang ahli fatrah ni. Begitu juga tentang kalaulah ada, tapi mungkin tak ada dah zaman kita ni. Kalaulah ada orang yang duduk lautan mana, yang dia ni mungkin tak sampai civilization, ketamadunan ni tak sampai pada dia, tak pernah sampai Islam pada dia, adakah dia selamat? Kenapa tidak pernah sampai risalah tauhid pada dia? Tetapi kebanyakan daripada manusia, kumpulan ahli fatrah ni tak ramai, tapi kebanyakan daripada manusia Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dahulu ramai jumlah dia, hingga kan ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hidup sezaman cuma berbeza tempat. Ini pun kita telah bahas sebelum ni. Nabi-Nabi banyak yang hidup sezaman tetapi berbeza tempat. Maka Nabi-Nabi dan Rasul dah sampaikan risalah tauhid, dah bagi tahu, tetapi mereka tetap ingkar. Allah Ta'ala kata, hari ini kamu berpisah daripada orang-orang mukmin. Orang kafir yang kamu menyembah selain daripada aku dulu, kamu berpisah. Maka terpisah dua golongan, orang-orang beriman dan orang kafir. Orang munafik duduk mana? Orang munafik masih duduk lagi dekat orang beriman pada waktu tersebut. Maka kenapa? Kerana dia masih lagi dikategorikan beriman, cuma dia ragu-ragu. Ragu-ragu tu menyebabkan dia munafik. Maknanya dia ada iman sikit tapi dia banyak ragu-ragu. Ni munafik. Kalau yang tak percaya terus, kafir terus. Maknanya dia kalaulah dia pura-pura, tapi dia tak beriman langsung, dia pura-pura, dia kafir, dia bukan munafik. Munafik ni dia beriman tapi dia ragu-ragu. Boleh ke ajaran Islam ni mentadbir dunia ni? Boleh ke? Islam ni kalau mentadbir adil ke? Islam ni, Al-Quran ni boleh relevan ke hukum dia pakai hari ni? Sunnah Nabi ni rasa macam tak sesuai dah pakai zaman ni. Maknanya orang begini, dia ada ragu-ragu dalam Islam. Kita orang Islam yang beriman solid, apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, itu memang terbaik bagi kita. Tidak ada pilihan lain. Tidak, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tidak diterima daripadanya. Maka kita cari apa-apa sahaja, kerana Islam ni, din ni, dia bukan agama secara ritual saja. Kita kena ingat bahawa Islam ini adalah cara hidup. Maknanya siapa yang mencari cara hidup selain daripada Islam tidak diterima oleh Allah Ta'ala dalam sudut apa sekalipun. Jangan sampai kita bila datang suatu ajaran daripada Islam, ulama ajar benda tersebut sahih, kita rasa macam betul ke, rasa macam sunnah Nabi ni macam tak kena dah zaman ni rasanya. Kita ni sepatutnya zaman moden ni kena begini. Ini ya sunnah sebenarnya. Ini tuan-tuan sekarang, ni ajaran sekarang tuan-tuan lagi pelik. Meninggalkan sunnah atas alasan sunnah, dia kata. Pelik tuan-tuan, dia kata. Meninggalkan sunnah atas alasan sunnah. Kita pakai jubah ni, kenapa? Kerana Rasulullah pakai jubah kan, sunnah, kita rasa sunnah. Dia kata tak, dia kata orang Malaysia tak perlu pakai jubah, dia kata. Pakailah apa sekalipun, janji kemah menutup aurat kerana dia adalah sunnah, dia kata. Dia kata sunnah tu janji kemah bersih cukup. Pelik tuan-tuan begini. Ramai saya jumpa begini. Meninggalkan sunnah atas alasan sunnah, tak betul. Sedangkan sahabat Nabi bukan sahaja perkara berkaitan dengan agama, bahkan apa sahaja Nabi buat diikut tuan. Abdullah bin Umar, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar ni, apa Nabi buat dia akan cuba tiru. Mana laluan Nabi jalan, dia akan cuba jalan. Bahkan sampai tahap di mana Nabi buang air kecil, Nabi pernah buang air kecil, dia akan buang air kecil kat situ. Ini label sahabat ikut Nabi. Ikutlah kok mana sekalipun. Kalaulah Nabi buat, dia cuba buat juga. Kita hari ni Nabi cuba buat, kita cuba nak elak. Kita rasa alasan moden. Yang ni pun sunnah agak, dia kata. Dia kata tak apa begini. Pakai biasa pun tak apa. Janji kemas kata sunnah agak, dia kata gini. Tak kena agak tuan-tuan gini. Sunnah ni adalah ikut apa yang Nabi SAW buat, sama ada kita tahu kebaikan ataupun tidak tahu kebaikan dia. Hikmah dia kita tahu ataupun tidak tahu hikmah dia. Dia ramai orang begini tuan-tuan. Pelik gitu orang begini. Baik. Dia kata, kita orang Melayu kenapa kena pakai jubah, dia kata.
Orang Melayu pakai baju Melayu lah, dia kata. Orang Melayu baju Melayu. Baju Melayu tu lah sunnah, dia kata. Baju Melayu pula sunnah, dia kata. Memanglah tak salah, tak ada masalah pun nak pakai baju Melayu ke, nak pakai kurta ke, nak pakai jubah ke. Tapi kita pakai jubah ni bukan sebab kita tiru orang Arab. Dan Nabi kita orang Arab, nak buat macam mana? Memang Nabi pakai macam orang Arab. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi, jadi pakai dia macam pakai Arab lah juga, tuan-tuan. Dan bila pakai jubah, baju Arab, dia kata macam orang Arab pula. Dan dia pergi kerja pakai kot, pakai necktie tu, tak kata macam Yahudi, tak macam Mak Saleh pula, tuan. Dia pakai topi ke sana ke sini tu, tak kata pakai t-shirt, tak kata ikut orang kafir pula. Bila pakai jubah, dia kata, oh ini tiru orang Arab. Ini tuan-tuan, dia kalau nak cari benda tak kena dengan Islam, ada je dia pusing. Ini tak kena, itu tak kena, pakai serban ni beginilah. Ulama-ulama ni berfikiran sempit, kena pakai serban ni ketat sangat, oksigen tak masuk kepala. Macam-macam tu orang geng-geng gini, tuan. Ada tuan geng-geng gini. Ni maknanya ada apa? Ni orang yang dalam hati dia ada keraguan tentang Islam. Kita benda datang daripada Rasulullah. Rasulullah kata buat apa, kita buat je. Kita tidak akan tolak. Ini betul-betul orang beriman. Jadilah kita cuba untuk dapat iman macam para sahabat, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa Nabi sebut tak ada pernah fikir lain pun. Apa Nabi suruh buat, tak pernah tanya soalan, tak pernah pertikaikan. Kita hari ni ramai pertikaikan. Kalau kita mula mempertikaikan agama, kalau benda tak sahih tu tak apalah, kita dengar cerita daripada ustaz kata betul ke cerita ni, mana riwayat ni, hadis datang daripada mana, tu boleh lah, tak apa. Tapi kalau benda tu sahih, terang, ada hadis yang riwayat banyak, sahabat-sahabat pun sebut buat begini, maka kita pertikaikan ni, kita jadi pelik, tuan. Kalau kita baca kitab Syamil Muhammadiyah, kan banyak daripada situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada kenapa sahabat buat. Kalau orang tanya kenapa Sayyidina Ali pernah pakai cincin tangan kiri, Sayyidina Ali kata aku pernah nampak Rasulullah SAW buat begitu, kan. Kenapa pakai capal ada tali dua? Kerana sahabat kata aku pernah nampak Rasulullah buat begini. Semua dia kata aku pernah nampak Nabi buat begini, maka aku pun cuba buat begitu juga. Kan kita baca kitab Syamil, hadis-hadis dia kebanyakannya begitu. Dah kalau sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi cuba ikut Nabi, yang kita ni tak nak ikut Nabi ni kan apa? Pertikai pula apa yang diajar oleh Nabi SAW. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar daripada kamu sekalian. Maka apakah kamu tidak berfikir syaitan berjaya kebanyakan daripada manusia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana apa? Kerana kebanyakannya akan berjaya dengan tipu daya syaitan. Bukan sekadar orang yang jahil, bukan sekadar orang kafir, bahkan ada orang beriman, bahkan ada orang yang alim tertipu daya dengan syaitan. Sebab itulah kita baca ada kitab Talbis Iblis. Kitab ini permainan iblis, bagaimana iblis ni mengkaburkan mata kita. Akhirnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala pun kalau tidak berhati-hati akan terjerat dengan permainan syaitan. Kita baca banyak dah kisah Bukhairah, kita kata Barsisah dan sebagainya. Ini semua kisah-kisah yang Allah Taala tunjuk sebagai pengajaran bahawa syaitan ni adalah satu makhluk yang licik. Syaitan ni ada satu bagus dia, tapi tak bagus kat syaitan, tapi dia ada satu juga bagus dia. Bagus dia tak putus asa. Dia iblis ni dia putus asa dengan rahmat Allah Taala. Betul panggil iblis, ablasa, orang yang putus rahmat daripada Allah Taala. Tapi dia tidak putus asa dalam menyesatkan orang. Dia tidak putus asa. Dia orang yang dah sesat lah. Orang yang baik dia akan cuba sesatkan dengan cara baik. Tak boleh ketika muda, dia akan cuba ketika tua. Ketika hidup tak boleh, ketika nak mati dia akan cuba sesatkan. Sampailah saat sakaratul maut yang terakhir, ketika itulah dia akan cuba untuk menyesatkan, kerana itulah detik-detik terakhir yang menentukan sama ada orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Sebab itulah kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan orang yang sakaratul maut. Biar ada dekat sebelah dia, mengajar dia mengucap. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut syaitan ni berada di tepi-tepi dia dan cuba untuk menyesatkan dia pada ketika itu. Kita baca banyak sebut bahawa ketika itulah syaitan akan datang dalam berupa mak dia. Mak meninggal, dia kata mak dia datang berupa, dia kata pada waktu tu kau orang dalam keadaan sedar tak sedar. Dia kata rupanya ajaran agama kita pegang selama ni tak betul punya. Mak dah tak betul. Dia kata gitu nanti. Kemudian datang dalam bentuk tok guru kita. Tok guru kita datang kata, tak maaf lah dulu saya mengajar tu semua tak betul. Kalau datang muka saya jangan kata memang tak betul tu, memang tak bukan muka saya tu kan. Ustaz Asbullah lah datang nak meninggal, Ustaz Asbullah lah datang muka tu. Ustaz Asbullah kata tak betul, dia kata dulu saya ajar lu silap punya. Jangan tuan, itu syaitan tu. Tidak akan ada begitu. Tidak ada begitu. Sebab itulah kadang-kadang kita baca kisah orang-orang yang sakaratul maut, kadang-kadang dia paling kanan. Ada satu kisah ni. Orang kan bila meninggal, orang akan mengajar mengucap la ilaha illallah. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala akan terima walaupun hujung lidah. Walaupun dia tak sebut, tak jelas sebut la ilaha illallah. Kadang-kadang kerana
nafas dia dah sesak, dia sakit sangat, nyawa sedang ditarik keluar, kan sebut gitu je kan. Tapi itu pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima. Kerana malaikat ni dia akan tahu. Kerana malaikat ni dia akan datang masuk dalam mulut, dia akan cuba cari. Ada sikit dia akan terima sebagai orang ni diucap kalimah la ilaha illallah. Bila dia orang ada berpaling-paling. Ada satu cerita ni, bapak dia ni imam. Imam ni orang baik-baik lah ni, imam masjid, imam surau. Jadinya bila nak meninggal, anak ngajar ucap la ilaha illallah. Bapak dia paling kiri, paling kanan, paling kiri, paling kanan. Dia kata, anak dia risau, bapak aku ni orang baik. Dia ni imam surau, imam masjid. Tapi kenapa bila sebut la ilaha illallah dia paling macam tak nak pula. Panggil ustaz. Ustaz sebut la ilaha illallah. Dia pun sama, paling. Jadinya akhirnya dapat mengucap, nak meninggal. Kemudian anak dia tanya, ustaz, kenapa ayah saya dulu imam, tapi bila orang ajar mengucap dia paling kiri kanan. Dia kata, ayah awak kan imam. Imam kan bila tahlil sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dia terbiasa gitu. Ini gurau je dah tuan-tuan, cerita saja, bukan cerita betul. Faham tak? Kau tangkap tak? Dia daripada depan yang ngantuk, dia tak dapat tangkap cerita tu. Kerana kau dah biasa tahlil kan, la ilaha illallah. Jadi bila orang ajar meninggal tu mengucap la ilaha illallah, dia nak buat tahlil juga la ilaha illallah. Dia terbiasa gitu. Gurau, ni bukan kisah benar, ni kisah mastika semata-mata. Baik. Maka apakah kamu tidak berfikir inilah Jahannam yang dahulu pernah diancamkan terhadap kamu, masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu telah mengingkarinya. Allah Ta'ala telah bagi tahu melalui rasul-rasul bahawa inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sungguhnya kami utus kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, berita gembira dan juga peringatan. Berita gembira adalah siapa yang buat amal soleh akan dapat masuk syurga, akan dapat kenikmatan dunia dan akhirat. Siapa yang mengingkari akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala dah bagi tahu, semua dah sampai pada kita. Bahkan semua orang tahu bahawa kehidupan ni dia ada syurga neraka. Orang kafir pun sebahagiannya percaya ada syurga neraka. Cuma konsep dia tu tak berapa betul kadang-kadang. Maknanya telah sampai pada manusia berita tentang kalau kamu buat jahat akan dimasuk dalam neraka Allah Ta'ala. Sekarang dulu aku dah bagi tahu kamu jangan ikut syaitan, kamu ikut syaitan juga. Aku dah bagi tahu kalau ikut syaitan akan masuk neraka Jahannam. Ini neraka Jahannam yang diancamkan kepada kamu. Hari ini kamu masuk ke dalam dia. Maka masuklah orang-orang kafir ini ke dalam neraka Jahannam. Baik, dia berpisah. Nanti kita akan sebut bagaimana mereka akan bergerak masuk dalam neraka Jahannam. Demikianlah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan kumpulan-kumpulan manusia. Mana hadis yang disebut tentang ini disebut tu. Maknanya orang kafir ni akan terus masuk dalam neraka Jahannam lepas diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Demikianlah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan kumpulan-kumpulan manusia dan memanggil mereka semua. Yang tadi tu yang masuk neraka Jahannam tanpa hisap. Kemudian Allah Ta'ala pisahkan manusia ini dalam beberapa kumpulan mengikut amal masing-masing. Sebab itulah disebut nanti ada orang yang dibakar dalam neraka sampai kaki dia je. Ada orang yang dibakar dalam neraka sampai pinggang dia je. Ada orang yang dibakar dalam neraka semua badan kecuali muka. Ada disebut dalam hadis. Kerana bergantung kepada dosa dia banyak mana dulu, maksiat dia pada Allah Ta'ala banyak mana dulu. Demikianlah manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memisahkan kumpulan-kumpulan manusia dan memanggil mereka semua. Mereka panggil untuk melihat buku catatan amal masing-masing. Sedang mereka berlutut ketakutan. Kerana ini kalau pada hari tersebut, hari semua orang gerun. Kerana semua tak yakin dengan catatan masing-masing. Kita tuan-tuan, siapa yang yakin amal kita diterima? Kita berharap Allah Ta'ala terima, tapi kita pun tak tahu kita punya catatan amal ni baik ke buruk. Takut kita syok sendiri, kita rasa catatan amal kita baik, tetapi takut Allah Ta'ala tak terima. Kita risau ni tuan-tuan. Pada hari tersebut, tuan-tuan bayangkan semua orang dalam keadaan risau, tak tahulah dia ni nasib macam mana. Depan ada neraka Jahannam, ada sebahagian yang dah meraung-raung masuk dalam neraka Jahannam. Maka manusia pada waktu tersebut nak tengok buku catatan amal ni, nak diterima buku catatan amal, takut sampai melutut pada hari tersebut. Lemah kaki. Kerana memang begitu tuan, manusia ni bila dalam keadaan dia betul-betul takut, dia lemah. Macam kita tengok dokumentari pasal banduan yang banduan akhir tu kan. Kadang-kadang dia tak larat, tak mampu nak berjalan pergi ke tempat gantung tu. Kenapa? Kerana lutut dia lemah tuan. Kerana dia tahu lepas ni dia akan mati.
Firman Allah Ta'ala, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu, kamu lihat setiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Siapa yang akan mulakan hisab dulu? Akan mula hisab adalah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi dan rasul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Kami akan tanya Nabi yang diutuskan kepada kaum tersebut dan kaum yang diutuskan Nabi tersebut. Sama kita tanya. Nabi itu Allah Ta'ala akan tanya, sudah ke kamu sampaikan risalah yang aku suruh kamu sampaikan kepada umat kamu? Kemudian umat akan ditanya, adakah Nabi ini telah menjalankan tugas, telah sampaikan kepada kamu? Bahkan ada umat-umat daripada Nabi-Nabi terdahulu, dia nak selamatkan diri pada hari tersebut. Dia kata, tidak. Dia kata, Nabi Nuh tidak pernah sampaikan kepada kami dakwah. Nabi Ibrahim tidak pernah sampai kepada dakwah. Dia kata begitu, tuan. Nabi Nuh kata, padahal Nabi Nuh ni dakwah pada Allah, dakwah pada kaum dia 950 tahun. Dia kata begitu. Akhirnya yang menjadi saksi pada ketika itu siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa pula umat Nabi Muhammad jadi saksi apa yang Nabi Nuh sampaikan? Padahal umat Nabi Muhammad ni tak lahir pun, tak ada pun zaman tu. Kerana umat Nabi Muhammad telah dikhabarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada surah Nuh yang cerita tentang dakwah Nabi Nuh AS. Kalau Allah Ta'ala dah cerita, maknanya benda tersebut betul lah. Maka umat Nabi Muhammad akan jadi saksi. Ya, Nuh telah sampaikan dakwah. Telah disebut dalam kitab kami dahulu. Kelepas Nabi-Nabi, barulah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian barulah umat-umat lain. Barulah Allah Ta'ala hisab seorang demi seorang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadili semua makhluk selain jin dan manusia. Yang ini memberi keputusan di antara sesama binatang. Lepas selesai ke manusia, Allah Ta'ala akan panggil lepas manusia, jin selesai. Kita pun tak tahu berapa lama nak bagi hisap ni. Kalau seorang, detail hisap dia. Kemudian selesai, baru Allah Ta'ala akan panggil binatang-binatang. Binatang-binatang pun kena diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat pengadilan. Sehingga binatang yang tidak bertanduk benar-benar membalas perlakuan binatang bertanduk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah selesai daripada pengadilan tersebut dan tidak ada satu lagi pun binatang yang menuntut binatang lain, maka jadilah debu kamu semua. Allah Ta'ala akan panggil, contoh ada kambing yang bertanduk. Atas dunia dulu kambing ni gangster. Dia binatang ni ada gangster tak gangster juga. Kucing aja kucing lah. Kita semua duduk kucing taman ni kan. Duduk taman ni ada kucing gangster kita tahu. Biasa kucing warna oranye, gemuk, tonggek, ekor bulat. Biasa kucing ni gangster kan. Dia ada je cari gaduh, kencing atas kereta jiran. Apa nama kencing dalam selipar jiran. Ada je pasal kucing gangster. Gaduh sana, gaduh sini. Kucing ni kadang dia zalim, ada bantai kawan ni. Ni dalam hadis sebut binatang yang bertanduk. Dulu kambing ni gangster. Kuno dia hitam, ingat dia kambing black metal, dia tanduk kambing lain. Akhirat Allah Ta'ala bagi kambing yang tak ada tanduk ni tumbuh tanduk balik kawan ni. Sampai tahap macam tu sekali Allah Ta'ala punya pengadilan. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau binatang yang tak ada dosa pahala pun Allah Ta'ala bagi peluang tanduk. Ni lah hadis sebut ni bukan cerita reka-reka ni. Bagi peluang begitu. Kalau kita buat zalim ke binatang kan tuan-tuan? Jangan main. Sebab tu ada orang binatang je buat main. Sebab tu binatang ni ada orang yang masuk neraka kerana binatang dan ada orang diampunkan dosa masuk syurga kerana binatang, tuan-tuan. Kita tahu hadis yang masyhur cerita tentang seorang pelacur yang bagi anjing minum dengan kasut dia kerana dia belas ihsan. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia masuk syurga. Bahkan Nabi sebutlah hadis, ada seorang wanita yang malam dia qiyamul lail tahajud, siangnya berpuasa. Tapi dikurung kucing dia sampai tak bagi makan, mati. Nabi kata dia ni ahli neraka. Nabi kata orang begini. Jangan main kucing. Sebab tu kucing ni tak suka tak apa. Tapi jangan buat zalim ke kucing. Jangan pergi tendang kucing. Pergi macam-macam lah buat kucing. Jangan buat zalim kucing tuan. Nanti kita akan dibalas mula di akhirat. Sebab tu tuan, kita baca kisah-kisah ulama'-ulama' sufi, kisah wali-wali Allah ni. Punya teliti tuan. Bab menjaga dengan binatang ni. Kerana mereka terlalu teliti. Saya baca kisah Tok Kenali ni kan di Kelantan, seorang waliullah di Kelantan. Banyak karamah-karamah dia. Siapa orang Kelantan? Nenek saya dulu orang Kelantan. Walaupun tak nampak macam saya orang Kelantan, tapi saya berdarah Kelantan sebenarnya. Nenek saya datang daripada Kelantan, cuma duduk Johor. Jadinya mak saya tu lahir di Johor. Jadi tak bunyilah Kelantan tu kan. Tapi arwah nenek saya sampai dia meninggal di kecil Kelantan. Faham lah, kita faham lah apa dia cakap tu kan.
Dia cerita je lah. Nenek duduk lama lah, dia sempat lah cerita sama-sama Tok kenali dulu cerita. Macam-macam cerita keramah-keramah tu. Kalau datang kedai tu biasa datang jadi maju kedai tersebut. Kadang orang jumpa dia orang pergi Mekah, jumpa dia kat Mekah. Padahal dia kat sini je. Padahal orang dulu nak pergi Mekah bukan macam kita hari ni. Tak pelik lah tuan-tuan, nampak saya gini kat ni. Tiba-tiba ada kat Mekah pula, ada kat sini. Tak pelik, kita ada kapal terbang hari ni tuan-tuan. 8 jam sampai lah kan. Tapi dulu nak pergi haji, naik kapal berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan baru sampai. Karamah-karamah. Saya baca buku kisah Tok Kenali ni. Punyalah dia ni, hebat je ni. Sebab tu dah dia sampai level waliullah, sampai tahap begini. Waliullah ni memang nampak macam pelik kadang. Tapi kerana dia dah sampai level lain tuan. Sebab tu kita nampak dia pelik. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dah satu tahap yang lain, tak sampai. Kita ni di tahap yang lain tak sampai. Sebab tu kadang-kadang ada orang nampak waliullah ni nampak macam gila pun ada kadang-kadang. Nampak macam pelik pun ada. Tapi tidak. Mereka ni satu level yang lain tuan. Wali-waliullah ni. Baca kisah dia, Tok Kenali ni. Ada sekali tu kaki dia ni berulat. Kaki dia ni ada ulat. Mungkin kecil manis ke apa. Mungkin kecil manis juga. Kerana kita tengok gambar Tok Kenali, gambar yang popular masyhur Tok Kenali duduk tu, badan dia besar. Ada satu gambar yang tak popular keluar, gambar Tok Kenali berjalan, Tok Kenali kurus. Boleh jadi juga mungkin dia kena kecil manis. Yalah, orang Kelantan pun makan benda manis kan. Jadi tak pelik kalau kena kecil manis pun kan. Kaki dia pernah sekali berulat. Dalam buku tu saya baca. Berulat. Jadinya bila dia datang masjid, dia cabut dulu ulat ni. Ulat-ulat yang keluar nampak ni cabut dulu, letak atas tembok masjid. Dia semayang. Bersih dia semayang. Balik, dia ambil balik ulat tu, letak balik kaki tu. Kalau kita pergi mampu lah ulat tu kan. Pergi mati kering lah kat situ ulat tu, pergi makan kaki kita. Belum keluar pun kita dah spray bagi mati lah ulat-ulat tu kan. Tapi kenapa kita orang tanya dia, Tok Kenali kenapa buat begitu? Dia kata ni rezeki dia. Dia kata ni rezeki dia. Dia rezeki dia ni, kalau aku tu dia mati, dia tak dapat makan. Jadi tak apalah, bayar dia makan rezeki dia. Ni level dia lah tuan-tuan. Kita jangan buat begini tuan-tuan. Jangan doktor kata, kaki haji berulat ni. Tak apa, biar ni rezeki dia. Jangan kena kerat lagi kaki tu kan. Jangan buat pasal. Tu level wali dia, level lain. Kita kuali ni jangan je buat pasal gitu tuan-tuan. Tak jadi gitu. Kan hilang kaki, hilang nyawa tu tuan-tuan. Banyak tuan kisah-kisah begini yang kita baca macam Masya Allah, patutlah sampai tahap begini. Kerana apa? Kerana mereka takut nanti ada kesan di akhirat nanti. Tapi tuan-tuan, kita kena faham dalam fiqh, betul dia berbeza di antara ulama tasawuf dan ulama fiqh, ulama syariat. Dia berbeza tuan-tuan. Bagi orang tasawuf, membina rumah dekat dengan kubur tu bagus. Kenapa? Kerana mengingatkan kematian. Tapi bagi orang awam tidak digalakkan bina rumah kat kubur. Jadi takut. Balik rumah bini suruh beli burger malam-malam, bang, beli burger lapar lah bang. Takutlah keluar malam kubur depan tu. Jadi penakut tu. Tidak digalakkan, tu beza ada ulama. Jadinya kita ni ulama ikut ulama fiqh lah. Maknanya disebabkan benda tu mudarat kena buang lah, janganlah. Ini level lain, kita cerita level lain kan. Baik. Jangan buat zalim kepada binatang. Kerana binatang ni akan mendoakan kita, dan kita akan, kalau kita buat baik pada binatang, maka binatang tersebut akan mendoakan kita. Kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak suka sekalipun jangan pergi tendang kucing. Kadang kucing datang kan. Kucing tu datang dalam ramai orang, dia datang kita. Siapa yang gerakkan kita? Siapa yang gerakkan kucing tu datang pada kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ramai orang kedai makan tu, kenapa dia tak pergi minta kat cashier tu, minta kat kaunter? Tak ada, Allah Taala hantar dia minta kita. Bila minta kita, bagi sikit lah apa yang kita ada. Dia bukan minta sepinggan pun kan. Dia tak ada minta sepinggan, dia kata ngatik air sekali. Dia tak ada minta gitu. Dia minta ayam-ayam, cubit-cubit apa-apa, bagilah sikit buat syarat kan. Takut kita tak tahu ni yang datang ni. Mungkin Allah Ta'ala nak uji kita. Patutnya kita ni dapat rezeki banyak, tapi kita dengan kucing pun kira. Bagi kucing tulang tu kadang-kadang. Kita makan ayam sopa, tapi kucing bagi tulang, bercekik kucing tu. Bila kucing cekik, muntah kita marah pula. Apa muntah kat rumah? Dah kita bagi tulang kat dia. Patut kita makan tulang, baru tahu cekik tak cekik kan. Jadi, tak boleh, jangan buat begini tuan. Akan dizalimi. Bila kita zalim pada binatang, Allah Ta'ala akan balas. Takut kita ni akan menyebabkan kita masuk neraka kerana benda-benda kecil ni yang kita takut ni. Buat zalim pada binatang, pukul binatang dan sebagainya. Kalau nak bela kucing, bela betul-betul. Ni Ustaz sebut kat ni. Bela kucing, bela betul-betul. Jangan buat main-main. Kucing ni komitmen dia macam anak agak tuan. Saya ada kucing seekor. Bulan-bulan pun lebih 100 kat belanja dia. Pasir dia, makan dia. Makan milih mana nak makan benda biasa-biasa tuan. Ni kadang-kadang ada orang dia zalim pada kucing. Bila time comel, bela-bela. Kadang bila dah tak sakit, dia tinggal di situ tuan. Ni zalim pada binatang. Benda kucing tu dia benda kecil. Dah bagi makan. Bila lepas dia tak pandai cak makan tuan. Saya duduk apartmen, banyak kali jumpa macam tu. Orang pindah kan, dia tinggal kucing-kucing tu.
Kucing comel-comel je cantik. Dah kucing ni mana dah reti cek makan kan. Akhirnya hilang gitu. Ni buat zalim pada kucing. Jangan buat begitu. Nak bela sungguh-sungguh. Dan nak bela jangan buat zalim ke orang pula. Jangan kita tahu kucing kita tu kaki kencing orang. Walaupun kucing kita tu bukan ahli politik, tapi dia memang kencing sungguh atas lipa orang. Jadinya jangan buat zalim. Kalau bela kita bela rumah elok-elok. Jangan bagi kencing rumah orang, bergaduh dengan kucing orang dan sebagainya. Baik. Kemudian bila selesai di antara binatang ni, pengadilan dia selesai, maka jadi debu. Dia tak masuk neraka. Kucing tak masuk neraka, kucing tak masuk syurga. Jadinya jadi debu. Bila orang kafir tengok begini, selesai jadi debu gitu. Ini yang disebut dalam surah An-Naba. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ujung surah An-Naba sebut gitu. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Untungnya kalau kita pun jadi debu kak. Untung tak nak masuk neraka. Boleh dah kena adil dengan Allah Ta'ala, dah settle. Buat zalim pada orang, settle, jadi debu. Orang kafir kata yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, untungnya kalau kita pun jadi tanah debu juga begitu. Tak jadi debu tuan. Yang jadi debu binatang sahaja. Kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita lah, nauzubillah min zalik. Manusia kalau melakukan dosa tidak diampuni oleh Allah Taala akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sesudah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengadili hamba-hambanya, manusia dan jin. Pengadilan yang pertama sekali diadakan adalah soal pembunuhan. Ini tuan. Kes pertama sekali yang diadili oleh Allah Taala adalah kes pembunuhan. Disebutlah hadis. Lepas solat apa semua ni, ini adil dengan Allah Taala satu hal. Dia ada sesi dengan Allah Taala. Bab ibadat kita, sembahyang tak sembahyang, puasa tak puasa, kamu kena buang maksiat. Ini bab kita dengan Allah Taala. Hisab lain. Dengan manusia kes lain pula. Kes yang pertama sekali Allah Taala adili dengan manusia, kes bunuh. Kes bunuh. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Bagi orang mukmin tidak dibenarkan membunuh mukmin lain kecuali atas perkara yang dibenarkan. Atas sebab qisas ataupun halal darah dan sebagainya baru dibenarkan. Lalu datanglah setiap orang yang membunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh si terbunuh datang dengan membawa kepalanya, sementara urat-urat lehernya masih mengalirkan darah. Orang itu berkata, ya Tuhanku, mengapa orang ini membunuhku? Sebab tu kita akan mati, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita mati. Ini disebutlah hadis. Orang yang kena bunuh tadi, kepala kena dulu, perang kan, kepala kena cantas. Datang jalan bawa kepala. Datang kepala dengan darah menitik-nitik lagi. Ya Allah, kenapa orang ni membunuh aku? Bawa kepala dia. Ya Allah, kenapa orang ni dulu penggal kepala aku? Kenapa ya Allah? Untung tu orang yang mati dalam keadaan, kalau dia mati dalam Allah SWT, untung dia begini. Ada orang yang mati dalam keadaan-keadaan tertentu yang untung. Contohnya orang mati dalam keadaan ihram. Untung tuan. Orang mati dalam keadaan ihram. Orang mati dalam keadaan ihram akan ditanam dengan ihram dia sekali dan tidak ditutup muka dia. Kan kita kalau kain kapan tutup muka. Orang mati dalam keadaan tak tutup muka dia. Kan dalam hadis sebut, orang begini akan dibangkitkan di mahsyar nanti dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Ta'ala. Kerana dia masih lagi dalam ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Dalam keadaan begitu. Masya Allah, untung begitu tuan. Kemudian dibawa kepala dia. Allah Ta'ala tanya kepada orang yang bunuh dia. Meskipun Allah Ta'ala tahu jawapannya. Kenapa kau bunuh dia dulu atas dunia? Kenapa kau bunuh orang ni dulu? Kenapa kau pancung kepala dia? Bunuh tu jawab, aku membunuhnya agar kemenangan tetap menjadi milikmu. Maknanya orang yang bunuh ni adalah orang yang berjihad dengan Allah Ta'ala. Yang kena bunuh ni adalah orang kafir yang menentang Allah Ta'ala. Benar kata kamu. Maknanya orang ni betul. Allah Ta'ala membenarkan apa yang dibuat. Memang sungguh-sungguh dia dulu berjuang bunuh orang ni kerana Allah Ta'ala. Dia membunuh kerana benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wajah pembunuh itu bercahaya bagaikan cahaya langit dan para malaikat segera membawanya ke syurga. Ni orang yang mati syahid dia tadi. Maknanya dia bunuh, dia dulu berjuang jalan Allah Taala. Disebabkan dia bunuh ni, dia buat sesuatu yang dituntut oleh Allah Taala, maka buka dia bersinar-sinar, malaikat iring dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni untung. Orang yang betul, orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak kelebihan tuan. Kalau tuan baca hadis-hadis berkaitan dengan jihad ni, sebab itulah para sahabat lu berebut-rebut jihad. Sahabat lu berebut-rebut jihad kerana dengar tawaran-tawaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni takut sebab kita tak baca, kita jahil, tak tahu benda begitu. Kemudian datang pula orang yang melakukan pembunuhan bukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ni orang yang membunuh secara batil, bunuh orang suka-suka ikut kepala dia je. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh korbannya datang membawa kepalanya. Sedang urat-urat lehernya masih mengalirkan darah, sama juga. Yang kena bunuh dia tadi, bawa kepala dia, urat-urat tadi masih mengalirkan darah, bawa. Maknanya orang ni tadi dibunuh bukan dengan jalan yang betul. Dia dizalimi, dibunuh tersebut.
korban pembunuhan itu berkata, ya Tuhanku, mengapa dia membunuh aku? Dulu kenapa dia atas dunia bunuh aku? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si pembunuh, meskipun Allah Taala tahu jawapannya, mengapa kamu bunuh dia? Pembunuh itu berkata, aku membunuhnya supaya nyata akulah yang menang. Mendengar itu Allah Subhanahu wa taala mengutuknya, celaka kamu. Demikianlah sehingga tidak ada seorang pun yang mati terbunuh melainkan melakukan pembalasan terhadap pembunuhnya, dan tidak ada satu pun penganiayaan kecuali mendapat balasannya. Yang bunuh tadi dapat peluang untuk bunuh dia. Baik. Cuma dia ada dua kes. Kalaulah orang ni tadi dibunuh dalam keadaan dizalimi, maknanya orang datang rompak dia ke, orang ni dendam pada dia, orang bunuh dia, dizalimi, dia akan dibunuh, dia dapat peluang bunuh dan dia dapat pengadilannya. Ada pun bagi dua orang yang saling berbunuhan, yang ni tadi dia kena bunuh, yang ni kes yang saya nak sebut ni, kes dua-dua orang acu senjata, dia dua-dua nak membunuh di atas sama lain. Dua-dua masuk neraka kes ni dalam hadis sebut. Dalam hadis disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau tak silap saya, bahawa dua-dua orang ni masuk neraka. Kenapa pula sahabat tanya, ya Rasulullah, yang membunuh tu masuk neraka, kami faham. Yang kena bunuh ni masuk neraka, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, sebenarnya yang kena bunuh ni pun dia nak bunuh juga yang tu tadi, kan? Dia memang dua kat senjata. Cuma nasib dia kurang baik, dia kena bunuh. Jadinya kalau dia dapat peluang, dia akan bunuh juga orang tu. Maka atas kes begini, dua-dua ni kalau berbunuh bukannya Allah Subhanahu wa taala kerana mengamuk dan sebagainya, maka dua-dua dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah kes terus-terus. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang ni kes pembunuhan, nanti ada kes-kes lain, kes duit, kes scam orang, kes tipu, kes naya, semua macam satu, hinggalah tidak ada yang dizalimi melainkan akan dapat pengadilan dia pada waktu tersebut. Adil, maha adil Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengadili kes-kes yang lain sehingga tidak ada suatu penganiayaan pun dilakukan seorang melainkan Allah Taala membalasnya buat si teraniaya. Bahkan orang yang mencampur susu dengan air sekalipun akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan susu itu dari air. Kes nipu meniaga. Ni ramai tuan, ni hati-hati orang meniaga ni. Kes nipu meniaga, Nabi sebut kalau orang tu susu dia campur dengan air, Allah Ta'ala akan suruh balik asingkan semula susu tu dengan air. Bukan senang nak asing ke susu air bila campur. Minyak dengan air tak apa, boleh asing. Ni susu dengan air. Dia jual susu kerana nak dapat untung banyak, dia campurkan dengan air. Akhirnya orang tersebut rupanya dia beli sesuatu yang ditipu. Allah Ta'ala, benda ni pun Allah Ta'ala akan suruh untuk adili. Ni kena hati-hati tuan-tuan. Orang meniaga. Kita ni banyak kita tak minum susu sangat. Kita kena scam selalu madu. Orang jual madu kan, madu macam-macam lah, madu orang asli lah, madu tualang lah, madu macam-macam lah tuan. Betul ke ni betul madu? Betul madu dia kata. Lagi-lagi orang yang jual kat tepi R&R betul tiba. Kita pun nak cari dia balik pun susah dah. Kalau niaga pasar tani tak apa. Kau tipu aku, mungkin depan aku datang cari balik. Ni orang yang jual tak ke mana-mana tuan. Jual madu. Pakcik ni konon ingat minum madu dapat elok sikit, kecil manis dia. Rupa minum madu lagi kena potong kaki. Rupanya kawan tu jual air gula rupanya kan. Kesian ni, zalim kau orang tuan. Jangan buat main gini. Ataupun dia campur madu sikit. Tapi rupanya ada lagi yang ni. Tak boleh tuan-tuan. Ni semua menzalimi. Apa-apa sahaja kita meniaga pada orang, jangan buat zalim pada orang. Madu. Ada orang kata madu betul ni. Apa semut tak datang orang kata. Tak tahulah Allah alam. Saya jarang sikit minum madu ni. Tak tahu Allah alam madu ni. Ada orang kata yang betul-betul madu ni, kalau kita bawa balik, bini kita campak pinggang mangkuk apa semua marah. Itu betul-betul madu tu. Tu madu betul. Mana tu confirm madu asli tuan. Tapi madu tu dia tambah penyakit jawabnya, bukan sembuh sakit, dia tambah penyakit. Baik, wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung. Hadis ni panjang lagi. Ada banyak muka surat lagi. Ada lebih kurang ada 5 muka surat lagi. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat memberi manfaat pada kita semua dan dapat menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari baca Maliki Yaumiddin. Ini kita baca pasal Maliki Yaumiddin, pasal hari pembalasan ni. Pembalasan Allah Taala Maha Adil. Mudah-mudahan dia menambah kita takut pada Allah Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.